Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So dalam video kita pada hari ni, dekat atas meja kita ada sebuah peranti yang aku boleh katakan agak hot item Like literally hot item guys. Sebab apa hari ni kita ada Xiaomi Mi 11 dan obviously ini adalah China version ataupun China import set. Dan atas meja ni kita ada phone itu sendiri, kita ada dia punya casing, kita ada dia punya gun charger. So kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang peranti ini dan benarkah dia mempunyai isu overheating ataupun isu kepanasan yang melampau tersebut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So macam biasa, phone-phone import China set ni kita dapatkan daripada Facebook Fastech Lim. So anda kata lepas tengok video ni korang berminat nak dapatkan seketul dua, korang boleh deki-deki dekat Facebook Fastech Lim. Tapi sebelum tu jom kita tengok dia punya spek secara ringkas. Jadi dari segi spesifikasi, of course ini adalah flagship daripada Xiaomi untuk tahun ini. Jadi macam biasa dia menjalankan Snapdragon 888 iaitu 5nm paling baru, paling latest, lantas menghadirkan teknologi 5G untuk peranti ini. Dari segi varian yang aku punya ni adalah 8GB RAM dengan 128GB storage, tak boleh di expandable memory kan. Dari segi bateri 4600 mAh, pengacasan berwayar 55W, pengacasan nirwayar 50W, pengacasan nirwayar berbalik. Gitu. Reverse wireless charging 10W. Dari segi audio, 2 stereo speaker. Dari segi paparan, 6.81 inci AMOLED panel Quad HD Plus 120Hz. Lebih kurang macam itu dia punya spesifikasi secara ringkas. Jadi now jom kita tengok apa yang menarik tentang Xiaomi Mi 11 ni. Jom. So first thing first, benda yang paling obvious yang berbeza adalah dari segi dia punya kotak ataupun dari segi dia punya unboxing experience. Sebab apa macam korang nampak, kotak Xiaomi Mi 11 ni nipis guys. Sebab apa? Ini adalah jenama dan model kedua selepas Apple iPhone 12 yang hadir dengan kotak nipis, katanya nak jaga alam sekitar ni, di mana dekat dalam kotak ni adalah beberapa barang yang telah dikorbankan lah. Dan luckily untuk Xiaomi ni dia memberikan korang option. Kalau korang beli untuk China nanti, korang boleh pilih sama ada korang nak tanpa charger macam kotak nipis ni, ataupun korang nak siap gun charger dia lah. Itu adalah terpulang pada korang, di mana harganya adalah sama untuk kedua-dua varian tersebut. Dan untuk pasaran global, katanya memang dia akan hadir dengan satu varian saja, iaitu siap dengan gun charger. Cumanya I'm not sure either dia datang dengan kotak nipis macam ni dan dia memberikan korang satu lagi kotak charger macam ni, ataupun dia akan hadir dengan kotak lain yang lebih tebal yang chargernya siap-siap dalam kotak tersebut. So nanti sama-sama lah kita nantikan untuk Malaysia set nanti. Jadi apa yang kita dapat, jom kita tengok dalam kotak Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Again, kotaknya nipis, lebih kurang sama macam kotak iPhone 12, kotak Samsung S21 series macam tu. Di mana dekat depan ni terdapatnya perkataan 11 berwarna rose gold aku boleh katakan. Ada Mi, ada Harman Kardon guys, alright. Itu ada keliling macam ni lah. Alright, Xiaomi Mi 11, dia dah tak ada with easy access to Google Apps you use the most. Seperti mana model-model terdahulu, alright. So korang faham lah kan. Dan aku punya ni adalah 8GB 128. Alright, jadi jom kita tengok apa dekat dalam kotak nipis ni kan. Okay. So dekat dalam kotak, first korang akan dapat satu kotak macam ni. Dekat dalam ni terdapatnya dia punya SIM ejector tools. Lepas tu korang akan dapat dia punya boleh dikatakan sebagai warranty manual semua yang kita takkan baca, buang saja. Lepas tu kita akan mendapat dia punya silicone casing, di mana apa aku boleh katakan ini adalah silicone casing percuma di dalam kotak yang aku boleh katakan paling bukanlah paling sampah, paling flimsy lah yang aku pernah dapatkan selama ni. Dekat bawah sekali terdapatnya dia punya telefon itu sendiri. Dan itu saja guys. Korang tak dapat adapter tu obviously. Korang juga tak dapat apa-apa kabel pengecasan. Jadi untuk Xiaomi ni dia lagi cumanya again macam aku cakap tadi, dia memberikan option korang nak dapatkan dengan atau tanpa pengecasan. So pilihan di tangan anda. So kita letak telefon tepi dulu. Kita cuba tengok lagi dua kotak ni. Di mana ini adalah gun charger dia. Jadi kalau korang beli, korang akan dapat macam ni lah. Dan ini adalah China set. So korang dapat dua kaki macam ni. So first korang akan dapat dia punya kabel ni. Type A kepada Type C, warna orange macam ni, typical Xiaomi punya kabel. Lepas tu kat dalam ni adalah adapter dia. Di mana ini adalah gun chargernya. Alright, gun charger dia dua kaki macam ni. Alright, so ini adalah 55W guys. Alright, jom kita tengok dia punya official casing Ini adalah dia beli berasingan. Di mana apa aku boleh katakan ini adalah the best official casing yang korang boleh dapatkan. Di mana aku nasihatkan kalau anda kata korang beli, korang wajib beli casing ni sebab apa, dia memang sangat-sangat best, memang sangat-sangat membantu grippiness of the device lah. Alright, so casing ni simple je. Nampak kelihatan seakan-akan fabric, tapi sebenarnya dia PVC tau. Dia macam bergetar sikit. Sebab aku tak rasa ini fabric. Ini memang PVC lah kalau korang tengok. Dia bukannya tenunan kain, dia adalah bercorak tenunan kain. Ada emblem Xiaomi aluminium kat sini.
Yang menariknya adalah dia punya button ni adalah aluminium dan tactile guys. Memang sedap. Dalam dia adalah baldu suede macam itulah. Ada Xiaomi, design by Xiaomi PU, alright. Dan dia adalah segala lubang diperlukan lah. Okay, dekat bawah ni dia tak ada coverage untuk memudahkan korang punya akses kepada port-port yang diperlukan. So, itu adalah sebuah ringkas pasal dia punya unboxing dan juga pengalaman membuka kotak untuk Xiaomi Mi 11 ini. So, perkara seterusnya yang menarik tentang peranti Xiaomi Mi 11 ni lepas tengok dia punya unboxing ataupun dia punya kotak adalah dia punya design. Jadi, kalau korang boleh nampak, ini adalah design dia. Di mana kalau korang boleh tengok dia punya design ni adalah jenis glass sandwich depan dan belakang. Di mana dia punya kaca ni diperbuat daripada Corning Gorilla Glass 7 iaitu Corning Gorilla Glass Victus. Di mana apa aku boleh kata dekat tangan, ini adalah sebuah peranti yang terasa premium, terasa well built. Nothing wrong about this design. Memang totally aku suka. Dekat tangan dia just terletak je. Dari segi positioning button dan lain-lain, port-port dia kalau korang boleh nampak dekat atas ni dia mempunyai IR blaster, mikrofon dan juga speaker grill yang mempunyai perkataan Harman Kardon guys. Tuning by Harman Kardon Sebab apa? Ya, speaker dia ni dituning oleh Harman Kardon. So dekat bahagian bawah, korang akan dapat another speaker grill, another mikrofon, port pengecasan jenis Type-C dan juga SIM card tray. Di mana SIM card dia support untuk 2 SIM card tanpa expandable memory. So korang tak dapat hybrid ke, korang tak dapat nak expand korang punya memory. Di sebelah kiri kosong saja, clean and clear. Manakala di sebelah kanan terdapatnya dia punya on off button dan juga dia punya volume rocker up and down. Di mana on off button dia tu mempunyai satu texture garis-garis lah. Manakala di bahagian hadapan, macam korang nampak, dia mengetengahkan design curve screen. Alright, nanti kita akan cerita lebih lanjut pasal paparan lepas ni. Dan untuk bahagian belakang, kalau korang boleh nampak, ini adalah pilihan warna aku, iaitu warna biru macam tu, light blue macam tu. Di mana dari segi finishing, dia adalah jenis matte finishing. Alright, agak menangkap fingerprint juga lampu agak silau lah. Tapi kalau korang boleh nampak secara jelas, ini adalah rupa dia. Di mana dekat bawah sini terdapatnya logo Xiaomi. Dekat atas terdapatnya setup macam circular rounded box punya kamera lah. Dan dari segi design, overall dia mempunyai design yang boleh dikatakan agak curvy, depan dan belakang guys. Dia bercantum kat tengah-tengah macam ni. Dan di tangan dia memang terasa sangat-sangat premium, sangat-sangat selesa di tangan lah. So seterusnya, benda menarik adalah dari segi dia punya paparan. Sebab apa? Dari segi paparan ni lah benda yang kita akan tatap sehari-hari. Jadi macam aku cakap tadi, dia mempunyai paparan bersaiz 6.81 inci, jenis AMOLED panel dengan resolusi Quad HD yang agak tinggi dengan kadar segar semula 120Hz. Dan paparan ini juga support untuk HDR10+ dan mempunyai tahap kecerahan sampai 1500 nit, which is bagi aku cukup terang untuk kegunaan aku sehari-harian. Dari segi paparan tak ada masalah. Ini adalah antara paparan Xiaomi AMOLED yang aku boleh katakan berkualiti, bagus. Warnanya vibrant dan yang paling penting dia punya refresh rate tu menambahkan pengalaman yang lebih smooth, lebih lancar pada paparan ini. Cumanya mungkin ada dua benda yang aku boleh point out berkenaan dengan dia punya paparan ni. Yang pertama, of course macam korang kenali, aku tak suka curve display. So ini adalah antara paparan yang masih lagi sangat-sangat curve. So dekat tangan dia rasa best tapi kurang praktikal dalam at least penggunaan aku. Perkara kedua yang korang mungkin akan notice dan ramai orang membahaskan adalah dari segi dia punya keempat-empat bucu ni, rounded edges dia, di mana kalau korang boleh nampak, aku cuba dekat kan, kaca dia ni kan, kalau korang nampak cut out kaca dengan frame ni tak sekata ataupun selari dengan display dia sebenarnya. Kalau korang nampak, dia agak tebal tau untuk keempat-empat bucu tau. Berbanding dengan bezel kiri, kanan, atas, bawah ni, dia taklah mengganggu sangat. Cumanya mungkin kalau dia boleh buat full kan, bezel ni full sampai ke hujung border ni tak begitu tebal macam ni, mungkin dia akan menambahkan lagi sedikit lah dia punya nilai estetika ataupun ruang untuk korang menonton. Tetapi overall taklah mengganggu sangat. Ia adalah sebuah panel display yang cantik pada Xiaomi untuk kali ini. So, perkara seterusnya yang menarik adalah dari segi dia punya penawaran sistem pengoperasian ataupun operating system. Android system lah senang cerita. Jadi macam biasa, Xiaomi akan menggunakan MIUI. So, untuk peranti ini adalah MIUI 12 berasaskan Android 11 dan of course ini adalah China ROM. So far dari segi MIUI tak ada benda lah kita nak komen kan. Ini adalah MIUI yang korang kenali lah. Nothing much yang berubah sangat dari segi dia punya outlook, everything kan. Semuanya adalah sama seperti MIUI yang korang kenali. So seterusnya, benda yang menarik yang ramai juga orang tanya kat aku bila aku post kat Instagram story berkenaan dengan peranti ini adalah dari segi dia punya audio ataupun speaker. Jadi macam aku cakap tadi, dia mempunyai dua stereo speaker atas dan bawah dan juga ia dituning oleh Harman Kardon. Apa aku boleh komen? Dari segi audio, ini adalah kalau korang suka Mi 10 punya audio, ini adalah better than that. Di mana ada dua perkara yang aku suka tentang audio dia ni. Yang pertama adalah dari segi dia punya dia punya kelantangan, punchiness of the sound. Yang kedua adalah dari segi dia punya design speaker. Sebab macam korang nampak, aku cukup suka speaker jenis macam satu atas, satu bawah macam ni tau. Berbanding satu dekat earpiece, satu dekat bawah. Jadi nampak tak balance kan bila korang dengar lagu. Satu pancang ke depan, sebelah sini ke bawah kan. Jadi untuk ini duduk ke bawah, duduk ke tepi. Jadi agak bunyi dia agak sekata, agak balance.
Jadi tak nak cerita banyak, jom aku payung korang lagu Sepam. Alright. So ini adalah lebih kurang 60%. Kita kuatkan maksimum. Okay. Okay. Korang boleh tengok dia punya view angle juga. So macam mana? Best kan? Dia punya speaker bukan paling loudest. Sebab apa? Bukan kekuatan yang dicari. Tetapi dari segi dia punya tuning, dia punya sound quality tu dengar macam sedap lah. Tak ada rasa kurang, tak ada rasa terlebih, terkurang lah. Apa aku boleh katakan, ini adalah one of the best audio speaker yang hadir pada sebuah peranti mobile phone. Now berbicara tentang kamera guys. Alright, jadi macam korang nampak, macam aku cakap tadi, dia punya setup 3 kamera belakang ni, di mana sensor utama adalah 108MP. So ramai juga yang bertanya kepada aku, ramai juga yang komen pada video-video Mi 11 pada review lain yang concern about the image quality ataupun hasil gambar dia. Sebab apa? Macam korang tahu, ini adalah sensor yang sama pada Xiaomi Mi Note 10 yang lepas. So apa aku boleh komen? Korang jangan risau. Setakat mata aku memandang lah kan. Kita ni mata bukan teknikal macam fotografi person sangat kan. Apa aku boleh kata, gambar yang dihasilkan cukup cantik. Macam korang tengok gambar yang aku paparan sekarang kan, warna cukup vibrant. Dan dengan bantuan AI yang hadir pada peranti ini, dia menambahkan lagi versatility of the picture lah. Di mana apa aku boleh katakan, warna tu nampak vibrant, saturated lah. Dan dari segi sharpness untuk 108MP tu memang masih lagi legit. Di mana kalau compare to others phone, bila korang zoom, dia masih lagi boleh pergi lebih jauh untuk melihat lebih detail dalam masa zoom yang lebih jauh tu lah. Dan dari segi video, dia juga support untuk 8K punya decoding. So apa aku boleh katakan, for the phone itself, ini adalah antara kamera mobile phone yang masih lagi capable dan bagus. Kan, bukan nak cakap average, ini adalah good phone. Boleh aku katakan kalau rating tu aku boleh bagi dia macam A-class punya kamera lah. So last but not least, benda yang kita nanti-nantikan, dia punya prestasi lah. Sebab apa, dalam bab prestasi ni aku akan kongsikan berkenaan dengan isu kepanasan ataupun overheating yang diwar-warkan ataupun digembar-gemburkan hadir pada peranti Mi 11 ni. Jadi apa aku boleh katakan, dari segi performance Snapdragon 888 memang tak ada masalah. Gaming ke day to day memang macam air lah kan. Dia sekali lalu je lah, smooth and silky. Manakala dari segi Antutu, bagi orang yang concern tentang benchmarking, dia menjadi mendapat markah sekitar 620 ke 640 ribu. Sebab apa, ini adalah varian yang paling rendah 8GB 128. Kalau korang tengok dekat Antutu punya website, ranking paling satu still lagi Mi 11, iaitu untuk varian 12GB RAM, dia mendapat scoring sekitar 707. So, isu kepanasan. Adakah peranti ini panas? Soalan dia kan. Aku boleh katakan, ya, in the normal situation, ideal punya situation, kalau contoh macam guna media sosial ke, main-main game macam tu ke, apa aku boleh katakan, telefon ini tend to warm easily. Sometimes kau tengah-tengah main media sosial, kau akan rasa macam dia ada suam-suam macam tu lah kan. Berbeza dengan peranti-peranti lain. Sebab apa, setakat guna media sosial, dia tak heavy sangat kan. Jadi tak sepatutnya begitu panas lah. Tapi dia bukanlah ekstrim panas tau. Tapi korang akan notice dia punya warmer tu. Tapi untuk lebih ekstrim, aku membuat satu ujian lah, di mana aku buat perbandingan antara peranti ini dan juga iQOO 7. Sebab apa, dua-dua ni mempunyai Snapdragon 888 yang ada kat tangan aku setakat inilah kan. Jadi apa yang aku lakukan adalah, aku membuat uji kaji untuk kedua-dua peranti ni, di mana aku melakukan lebih kurang 3 kali Antutu benchmarking. Sebab macam kita tahu, Antutu benchmarking ni adalah satu ujian yang kasar lah, satu ujian yang agak berat untuk peranti. Di mana untuk iQOO 7, ketika idle punya situation, di mana bila kita tak guna peranti tersebut, temperature awalan ni bermula adalah sekitar 25 darjah Celsius, which is bagi aku sangat-sangat normal. So bila aku bermula Antutu benchmark, yang kali pertama dia naik kepada 33 darjah Celsius, yang kali kedua dia akan naik ke sekitar 35 ke 36 darjah Celsius, yang terakhir dia akan naik sehingga 39 ke 40 darjah Celsius, which is bagi aku sangat-sangat normal dan reasonable. Berbeza dengan Xiaomi Mi 11 ni, di mana untuk uji kaji yang sama, pada keadaan ideal punya state, tidak bermula, tak usik apa-apa, temperature awalan dia adalah sekitar 33 darjah Celsius, which is sama dengan temperature untuk uji kaji pertama Antutu benchmark pada iQOO 7. Jadi dekat situ kau dah nampak lah bahawa dalam keadaan yang tidak membuat apa-apa pun, dia dah begitu, boleh dikatakan panas. So bila aku launch untuk ujian pertama, dia punya temperature terus naik 39 ke 40. Kedua dia naik ke 40 ke 41, dan yang ketiga dia naik sampai ke 43. Dekat situ ada dua perkara yang korang boleh nampak. Satu, dia cepat panas. Yang kedua, dia memang panas. Jadi soalan yang timbul, apakah punca kepanasan tersebut? Jadi dekat situ kita nampak bahawa bukan isu Snapdragon 888. Sebab apa? iQOO 7 tak mengalami isu yang sama.
So, ada dua suspek aku boleh katakan. Satu, sama ada dia punya cooling system dia fail, ataupun cooling system dia kecil ke, tak ada ke. Ataupun yang kedua, software issue. Which is jarang sangatlah berlaku lah kan. Sebab apa? Untuk pengetahuan korang, Xiaomi Mi 11 China Edition ni pun dah banyak kali update dia punya software selepas daripada launching. So, I'm not sure. Apa yang kita boleh lakukan adalah kita nantikan Malaysia set sampai kat tangan aku. Kat situ kita boleh buat uji kaji. Kalau anda kata masalah itu still lagi exist, so memang isu problem tu hadir pada phone itu sendiri. Tapi kalau anda kata tak ada masalah tersebut, kita boleh anggap bahawa China ROM yang memberikan isu tersebut lah mungkin tak stable ke, tak optimis lagi. Tetapi setakat ini, kalau korang tanya aku, betul tak peranti ini panas? Ya, peranti ini panas. Kalau dalam keadaan biasa, still lagi usable tapi kurang selesa. Tetapi kalau korang main game ataupun korang buat benchmarking dalam keadaan yang lebih ekstrim GPU, CPU dia, memang panas yang aku boleh katakan nak main game tu tak selesa sangatlah. So overall, apa aku boleh kongsikan adalah, jika korang tanya aku, adakah peranti Xiaomi Mi 11 ni berbaloi untuk dimiliki? Jawapannya easily yes. Regardless of the isu kepanasan tersebut. Tapi kalau tak ada isu kepanasan tersebut, ini boleh dikatakan antara peranti yang the best from Xiaomi setakat ini selepas Mi 10 Ultra. Tapi macam korang tahu, tak silap aku, dia ada juga Mi 11 Pro dan juga Mi 11 Ultra coming. So kita nantikan perkara tersebut. Dan kita juga nantikan untuk Malaysia set untuk Mi 11 ni. Sebab apa, bagi korang yang suka Malaysia set, yang nak lebih security dari segi warranty dan everything, korang perlu nanti untuk Malaysia set lah. Tetapi overall, apa aku boleh kongsikan, memang ini adalah overall Android phone daripada Xiaomi yang sangat-sangat best. Dari segi design, dari segi kamera, dari segi audio, dari segi dia punya Android experience, dari segi dia punya performance, dari segi dia punya display. Everything memang sangat-sangat tapau habis oleh peranti ni. Nothing much, nothing less lah. Ia adalah sebuah peranti yang easy to be recommended. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video macam ni, video-video uji kaji, membongkar kebenaran ni, korang boleh klik support aku dengan klik butang subscribe dekat bawah, butang lonceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.